Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Alia yang akan ajar kamu pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu ekosistem. Kamu semua boleh rujuk buku teks sebab cikgu pun rujuk buku teks je. Okey, mari kita mulakan kelas kita. Okey. Bab 2 ekosistem. Kita akan belajar cara untuk memahami aliran tenaga dalam ekosistem, kita nutrien dalam ekosistem. Hari ini kita belajar 2 ni je. Nanti kita sambung minggu depan. Kita akan belajar bagaimana tenaga dialirkan dalam ekosistem tu. Aliran tenaga dalam ekosistem. Tahukah anda bahawa sumber tenaga dalam ekosistem semua berasal dari matahari? Ya, benda ni betul. Ni sebabkan tenaga cahaya daripada matahari dia pokok serap tenaga cahaya daripada matahari tu dan melakukan satu proses yang dinamakan proses fotosintesis yang menukarkan tenaga cahaya tadi tu kepada tenaga kimia. Kemudiannya, tenaga itu apabila pokok dimakan oleh serangga atau haiwan lain, tenaga tersebut akan dipindahkan kepada haiwan yang tersebut. Okey. Dalam satu ekosistem, dia ada tiga kategori organisma iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, mari kita tengok benda apa tu. First sekali kita tengok pengeluar. Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan merupakan pengeluar. Okey, betul. Semua tumbuhan adalah pengeluar sebabnya dia buat makanan dia sendiri. Contoh macam pokok kan, kita tengok macam pokok buah. Sebenarnya tenaga makanan dia sendiri tu merujuk kepada tenaga kimia tadi itulah. Itulah makanan dia. Okey, seterusnya adalah pengguna. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma yang lain. Contoh, manusia pun pengguna juga. Kat sini dia bagi contoh pengguna primer. Pengguna primer ialah haiwan herbivore ataupun omnivore. Omnivore ni macam manusia lah yang makan semua. Pokok dia makan, tumbuhan dia makan, daging pun dia makan. Itulah omnivore. Herbivore pula dia makan tumbuhan saja. Dua-dua ni boleh dikategorikan sebagai pengguna primer. Ni sebab dia memakan pengeluar iaitu tumbuhan. Contoh dia bagi kat sini adalah ulat beluncas. Seterusnya, kita ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder ni adalah omnivore, haiwan omnivore ataupun carnivore. Macam cikgu cakap tadi, omnivore ni dia makan dua-dua. Carnivore ni pula dia makan daging saja. Dia makan haiwan lain. Dia jadi tak semestinya daging lah. Dia makan haiwan lain. Contoh kat sini ada burung kecil yang comel ni. Nama dia Tarsiger rufilatus. Burung berkecet ekor biru. Nama dia. Comel rupa dia. Okay. Dia dipanggil pengguna sekunder sebab dia makan ulat beluncas ni tadi. Sebab itulah dia pengguna sekunder. Dia orang kedua yang mendapat tenaga kimia daripada tumbuhan tersebut. Seterusnya, kita ada pengguna tertier. Pengguna tertier ni biasanya adalah haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Contoh tadi ni ada burung tadi tu kan. Burung tadi dimakan oleh, dia bagi contoh kat sini, musang. Musang ni adalah pengguna tertier. Biasanya pengguna tertier ni dia saiz dia lebih besar lah daripada pengguna sekunder dan primer. Okey. Last sekali kita ada pengurai. Pengurai ni adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun senang cakap nutrien lah. Dia menguraikan tumbuhan yang mati tadi, haiwan dan tumbuhan yang mati tadi kepada nutrien.
Jadi, benda ni kita panggil proses ini saprophytism. Saprophytism ni dia telah organisme menguraikan haiwan atau tumbuhan mati tu, dia menguraikan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kat sini cendawan. Cendawan merupakan salah satu contoh pengurai. Pengurai sebab biasanya kita tengok cendawan dekat pokok yang mati tu kan. Lepas tu pokok tu lama-lama dia keput kan. Sebabnya cendawan tadi tu dia menguraikan pokok mati tadi. Lepas tu kat sini dia ada tulis juga. E. coli yang menguraikan. E. coli tu dalam perut adalah satu bakteria yang terdapat dalam perut kita. Jadi bila kita makan, makanan tu terurai disebabkan oleh E. coli tadi tu lah. Okey, kita masuk bab rantaian makanan. Rantaian makanan ni ia menunjukkan hubungan makanan antara organisma. Contohnya kat sini, contoh rantaian makanan. Kat sini ada kubis sebagai pengeluar, iaitu tumbuh-tumbuhan lah. Lepas tu, ni ada anak panah ni. Anak panah ni dia ada maksud tau. Maksud dia ada aliran tenaga kat situ. Ataupun senang cikgu duk ingat, dimakan oleh lah. Kita nak faham kan. Kubis ni dimakan oleh siput sebagai pengguna primer dia. Lepas tu, siput ni dimakan oleh burung sebagai pengguna sekunder. Dan burung dimakan oleh musang sebagai pengguna tertia. Biasanya rantai makanan ni dia straight je, satu je macam ni. Lain pula dengan siratan makanan ataupun dikenali sebagai food web. Siratan makanan ni dia adalah gabungan antara rantaian makanan tadi tu lah. Banyak-banyak rantaian makanan tu dia masukkan jadi satu. Macam ni. Kubis. Kalau kita tadi kubis, siput, burung, musang. Dia tak bagi musang sini. Dia bagi pengguna tertia kat sini adalah ular. Okay, kubis tu. Sebab pokok banyak kan. Dia punya pemangsa ni kan. Kubis ni dia makan oleh beluncas. Dia makan oleh siput. Dia makan oleh belalang. Lepas tu, pengguna sekunder dia adalah burung. Burung ni, dia makanlah beluncas ni. Tenaga daripada beluncas ni contohnya akan pergi kepada burung pula. Dan juga katak kat sini. Katak dia makan apa? Dia makan belalang. Okey, kemudian burung dan katak ni dimakan oleh ular. Yang mana saiz dia lebih besar daripada kedua-duanya. Ni pun boleh juga. Okey. Kat sini dia tulis aliran tenaga dalam siratan makanan. Seperti dalam siratan rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Tapi, walaupun tenaga tu dipindahkan kepada organisma yang lain, dia ada juga tenaga yang hilang. Biasanya dia tinggal 10% saja tenaga dipindahkan kepada dia punya haiwan yang lain tu lah. Contoh pokok kubis tadi, 10% dia masuk dekat beluncas. Yang lain tu hilang atas proses-proses badan yang lain lah. Macam ada respirasi, tenaga haba badan kita. Bukan badan kita lah, badan binatang tu. Lepas tu, itulah. Kat sini dia ada tenaga yang hilang. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk bab kitar nutrien dalam ekosistem. Okey. Pemindahan nutrien dan tenaga dia berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem ni. Nutrien biasanya diperoleh dari ekosistem yang seimbang akan diguna semula oleh benda hidup. Kemudian nutrien tu dia akan patah balik
dikembalikan kepada persekitaran untuk diguna semula. Okey, kita ada 3 contoh kita nutrien. Kamu dah pernah belajar kot sebelum ni. Iaitu kitar air, kitar karbon dan kitar oksigen. Apakah peranan benda hidup dalam kitar-kitar tersebut? Okey, dalam kitar air, setiap benda hidup ada peranan dia dalam kitar air. Contohnya kalau untuk tumbuhan, air tu daripada dalam tanah diserap oleh akar dia akan naik ke atas ke daun dan dilepaskan melalui proses transpirasi. Transpirasi ni dia macam respirasi lah tapi berlaku dekat pokok. Kemudian haiwan pula dia menjalankan proses respirasi iaitu pernafasan lah dan penyatinjaan dan perkumuhan. Contoh dia perkumuhan tu macam perpeluhan dan urinasi. Bila kita berpeluh, uap udara air peluh tu dia boleh tersejat naik ke atmosfera. Semua proses ni dia boleh meningkatkan lagi kandungan wap air di atmosfera. Seterusnya, akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah menjadi perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Daun-daun dan pokok yang gugur menutup permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Kalau tanah kering, nutrien tu tersangkutlah kat situ. Jadi tanah tu jadi tak subur, tak ada nutrien. Kalau tanah jadi terlalu kering, jadi tanah tu kena bagi basah-basah sikit. Sebab tu kalau kamu tengok tanah yang kering tu kan, biasanya tak ada tumbuhan tumbuh kat situ. Jarang lah kan. Contoh macam kalau kamu tengok dekat padang pasir ke, kan dia terlalu kering kan. Setengah tumbuhan je boleh duduk dekat situ. Sebab tu, air ni penting untuk tumbuhan dan hidupan hidup. Dia penting lah untuk manusia hidup, haiwan hidup, tumbuhan hidup. Air sangat penting. Okey, seterusnya kita masuk kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, apa yang terlibat dalam kitar karbon dan kitar oksigen ni? Okey, oksigen daripada atmosfera dia digunakan untuk proses respirasi oleh haiwan, juga respirasi oleh tumbuhan. Bila respirasi oleh tumbuhan ni orang panggil. Lepas tu dan juga oksigen tu digunakan untuk proses perebutan oleh pengurai untuk proses penguraian lah. Jadi tiga-tiga ni haiwan, tumbuhan dan perebutan oleh pengurai bakteria ataupun fungus tadi dia menggunakan oksigen. Okey. Perebutan juga dia terjadi oleh bila tumbuhan mati dan haiwan mati. Jadi perebutan pun berlaku kat situ. Juga menggunakan oksigen oleh pengurai. Dah digunakan oksigen ni, dia akan keluarkan karbon dioksida pula dilepaskan ke atmosfera. Bila kita bernafas keluar karbon dioksida, pokok melakukan transpirasi mengeluarkan karbon dioksida dan proses perebutan juga mengeluarkan karbon dioksida. Lepas tu esoknya kalau pokok dia melakukan respirasi pada waktu malam. Tapi bila siang dia akan melakukan fotosintesis. Di mana oksigen tadi digunakan oleh pokok untuk oksigen pula.
Karbon dioksida tadi akan digunakan oleh pokok pada waktu siang untuk melakukan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen pula ke atmosfera. Jadi kitaran itu akan berterusan. Okey, satu je. Sekarang ni, kenapa negara bukan setakat negara kita lah, seluruh dunia tengah panas. Cuaca agak panas. Nampak kalau kita kat Malaysia sekarang ni panas kan? Dia disebabkan oleh pokok tak banyak. Pokok ditebang dan digantikan dengan bangunan-bangunan yang benda ni menyebabkan kita punya sumber oksigen makin berkurang. Sebab tu sekarang kita panas sangat. Tak kira lah tambah-tambah kalau pergi dekat bandar, mesti rasa lagi panas kan? Sebabnya pokok tak banyak, oksigen makin berkurang. Okay. Kat bawah tu bacalah peranan benda hidup dalam kita oksigen dan kita karbon ni. 1 dengan 2 tu sini dia tulis tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi dan menggunakan oksigen membebaskan karbon dioksida. 3 ni tumbuhan dan haiwan mati diuraikan oleh bakteria dan kulat dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. 4 ni proses fotosintesis tu. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui fotosintesis menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okey, seterusnya kita akan masuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kita nutrien. Kita dah belajar dah peranan tumbuhan tu untuk mengekalkan oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfera. Tapi sebabkan aktiviti-aktiviti manusia macam cikgu cakap tadi, penebangan hutan yang tak terkawal, pembakaran api fosil ni macam penggunaan kereta, api fosil ni macam minyak petrol tu lah. Bahan api fosil. Lepas tu penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik mengganggu kita nutrien. Okey, lepas aktiviti yang mengganggu kita nutrien tengok ni. Penebangan hutan yang tak terkawal. Sebab tu lah sekarang ni Malaysia panas sebab penebangan hutan tak terkawal. Tumbuh-tumbuhan makin berkurangan jadi sumber oksigen makin berkurang. Kemudian ni pembakaran api fosil. Itu minyak petrol lah digunakan oleh motor, kereta. Jadi dia mengeluarkan banyak lagi karbon dioksida. Negara kita akan jadi lagi panas. Lepas tu sumber air yang berlebihan. Sebab tu kita kena jimat menggunakan air. Tak boleh membazir. Nanti kesian sumber dia. Kita sekarang ni macam exploit kita punya sumber. Okey lah, kamu tengoklah semua tu. Tengok sendiri ya. Okey, dah habis. Okey, cikgu dah habis ajar untuk kelas hari ni. Nanti ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu atau mesej je cikgu dekat dalam group ke personal ke cikgu tak kisah. Okey, nanti jumpa lagi. Terima kasih. Harap penerangan cikgu dapat membantu kamu memahami. Kalau tak faham boleh beritahu cikgu. Bye bye. Thank you.